Okey. Saya ni je lah disclaimer ni, cuma nak cakap je yang slide ni saya sendiri yang buat, okey, bukan daripada company. Okey, jadi saya dah tengok secara mendalam di dalam di dalam sistem macam mana calculation ni bekerja. Jadi niat saya adalah untuk membantu rakan-rakan kita di dalam Billionaire Warriors untuk sama-sama belajar GCA ni. Okey. Dan ni bukan amaran lah, bukan apa. Ni sekadar orang kata tu saya mengingatkan, okey, disebabkan slide ini adalah slide peribadi saya. Jadi saya tak benarkan untuk screenshot. Jadi apa yang saya benar boleh untuk Billionaire Warrior saja saya benarkan untuk screenshot, okey. Jadi actually saya ada buat kelas secara inilah, orang kata secara personal. Jadi slide ni adalah slide yang berbayar, tapi dengan Billionaire Warriors saya bagi secara percuma. Cumanya tolong jangan screenshot saja. Sorry, boleh screenshot tapi hanya untuk simpanan dan rujukan peribadi saja. Okey. Okey, next. Okey. Pada malam ni saya minta tolong siapa yang join pada malam ni tolong sediakan 3 benda ni. Buku nota, pen dengan kalkulator, sebab malam ni saya perlukan kerjasama daripada tuan dan puan untuk kita akan ada buat kira-kira. Okey. Jadi kita akan ada buat kira-kira. Bila mana kita buat kira-kira, saya akan tanyalah. Saya akan tanyakan macam mana okey, saya akan tanyakan bagaimana berapakah kira-kira nanti. Okey. Dah ready semua ni? Okey. Next. Okey. Apa itu GCA? Okey, kita mulakan dengan apa itu GCA dahulu. Okey, jadi GCA ni ianya merupakan salah satu platform yang ada di dalam Quantum yang mana menyediakan untuk kita dapatkan cash value daripada nilai emas tersebut. Okey, kita boleh ambil 91% gold convert ataupun cash advance di dalam daripada emas yang kita ada. Okey, pada masa yang sama kita lagi masih mempunyai pegangan emas 100% yang masih disimpan lagi di dalam akaun. Jadi pegangan emas inilah yang akan memberi manfaat kepada penyimpan apabila nilainya meningkat pada masa akan datang. Okey. Okey. Sekejap before tu. Saya nak tanya dengan tuan puan. Kalau tengok gambar di sebelah kanan tu, nampak tak? Ada emas di atas meja, lepas tu dia bagi cash. Kebiasaannya kita akan familiar dengan apa? Kebiasaannya kalau kita bagi emas dapat cash. Apa yang biasanya kita tahu? Apa yang kita faham? Apakah nama transaksi tu biasanya? Kalau bagi emas, lepas tu dapat duit. Pajak kan? Pajak ataupun jual emas kita. Dua keadaan tu kebiasaannya. Okey? Pajak ataupun jual. Jadi sekarang ni kita apa yang saya nak tekankan dekat sini, di dalam gambar ni, tuan puan, saya minta tolong kosongkan cawan. Maksudnya apa yang kita tahu selama ni, kalau nak dapatkan cash daripada emas, kita perlu jual ataupun pajak. Jadi dengan Quantum Metal kita ada lagi satu cara yang lebih baik. Jadi apakah ia? Inilah DGCA. Okey. Tengok ni. Apakah kelebihan GCA? Okey. Jadi di sini kelebihan GCA ialah tiada masa had tebusan. Okey. Kalau kita pajak ada masa had tebusan. Kalau dalam tempoh 6 bulan kita tak tebus kita punya emas, emas kita boleh dilelong. Okey. Lepas tu yang ketiga, tu yang kedua lah tadi, tidak ada lelongan. Yang ketiga, kita punya management fees hanya 3.5% setahun. Okey, kalau upah simpan di Arahnu di antara 1% hingga 2%. Okey. Jadi tinggi ke rendah? Beza tak? Beza jadi kita tak boleh samakan sama sekali. Jadi kalau di dalam presentation di mana-mana kita cerita dengan kawan ke,
as a consultant kita consult kita punya klien ke apa, jangan sekali-kali samakan GCA dengan pajak. Sebab apa? GCA dengan pajak adalah nampak macam sama tapi berbeza. Okey. Lepas tu yang keempat, simpan selama mana anda mahu. Jadi ini tak akan anda jumpalah dekat pajak. Okey. Kita boleh simpan emas kita. Okey. Apa tu? Ada soalan? Okey, nanti saya akan baca soalan-soalan. Okey. Yang kelima, inilah yang kita mahukan sebenarnya, manfaat daripada GCA ni. Yang kelima ni yang kita nakkan sangat. Sandarkan belanja kepada emas. Kita nak recover perbelanjaan. Jadi selama ni kita bayar komitmen, bayar kereta, bayar rumah, everything yang kita bayar yuran tuition anak, bayar bas pengangkutan untuk anak pergi sekolah. Apa lagi yang kita bayar? Bayar bil telefon, bayar nafkah isteri. Tak kisahlah, kita berbelanja pergi shopping, pergi melancong. Semua tu kita bayar and then duit tu gone, hilang macam tu je. Tetapi dengan platform GCA ni, dekat sini kita akan recover balik apa yang kita belanja. Emas tu nanti akan bekerja balik untuk kita akan datang. Seperti anak benih yang ada di dalam tanah ni lah. Okay, next. Okay. Okay, dekat sini saya perlu mengingatkan bahawa GCA, untuk kita dapatkan cash advance, anda perlu ada emas GSA. Okey. Jadi kalau kita nak buat GCA, nak dapat duit, kita perlu ada emas. Jadi emas ni nampak tak? Emas apa? Emas GSA. Kalau kita tak ada emas GSA, boleh buat GCA ke tak? Tak boleh jawapan dia, tak boleh. Jadi kita nak dapatkan emas GSA ni, okey, tengok dekat sini. Emas GSA ini boleh didapati dengan dua cara. Yang pertama ialah FPX online banking. Kalau kita masuk je dekat QMcell nak beli emas tu, pergi beli emas dekat QMcell, iaitu QM jual kepada kita. Kita masukkan amount berapa ringgit dekat situ. Lepas tu bila kita beli, kita akan dikenakan spread 7%. Nampak ni, ikut harga QMcell. Okay, QMcell dikenakan spread sebanyak 7%. Lepas tu yang kedua, dekat sini payout, menukarkan nilai payout kepada emas 0% spread. Okay, boleh tak saya tahu dekat dalam ni, dalam saya punya dalam meeting malam ni, boleh saya tahu tak siapa yang introducer? Boleh tak komen sikit? Saya. Siapa introducer? Komen saya. Oh, ramai Alhamdulillah ramai. Oh, non-stop. Okey. Saya doakan tuan-puan yang mana yang menjadi introducer ni, saya tahu anda mesti dah tahu apakah kelebihan menjadi seorang dealer. Okey, menjadi seorang konsultan. Okey. Jadi saya doakan tuan dan puan yang mana dah jadi introducer akan cepat-cepat mendapat manfaat menjadi seorang konsultan. Okey. Sebab apa? Kita beli emas menggunakan payout ni tidak ada spread. Okey. Saya doakan semua insya-Allah. Okay, next. Okay, inilah transaksi pertama, proses dapat emas. Ni saya boleh simpulkan sekali lah. Siapa yang tak ada buat transaction GCA, dekat sini, ini adalah proses kalau kita nak beli emas. Macam biasa nak beli emas, kita nak dapatkan emas dulu. Okay, beli emas melalui GSA, melalui FPX. Okay, jadi dekat sini anda perlu menanggung 7% spread. 7% spread ni adalah profit kepada Quantum Metal. Okay, it's a normal bagi entity business yang mana kalau sesuatu bisnes tu mesti akan menjana keuntungan. Tak ada company yang beli barang dengan harga kos, jual balik dengan harga kos. Okay, itu bukan bisnes. Itu namanya badan kebajikan. Okay. Jadi dekat sini Quantum Metal ambil profit daripada pembelian emas kita.
Okey, lepas tu beli pada harga QM Sell guna FPX online banking. Jadi di dalam kita punya apps QM Gold kita tengok dekat QM Sell. QM Buy itu adalah harga dunia, QM Sell adalah harga yang dimarkup 7% spread. Okey, sebagai contoh dekat sini dengan modal RM1,000. Katakan dalam akaun bank kita ada RM1,000. Sekarang ni RM1,000 ni kita beli emas. Harga dunia masa tu 233.64 gram. Jadi berapa QM akan jual dengan kita? Tambah 7% spread. 233 tambah 7% spread dapatlah RM250 per gram. Inilah harga yang Quantum Metal jual kepada kita. Jadi GSA adalah satu akaun kita kumpul gold, kita kumpul gram emas 1000 bahagi 250 yang QM jual dekat kita segram. Jadi dapat berapa gram? Dalam akaun kita GSA ada 4 gram. Jadi 4 gram ni lah nilai emas yang kita dapat. Dia tak akan berubah gram ni. Gram tetap sama. Okey. Jadi sekarang ni dengan 4 gram ni kita nak tahu pula value sebenar dia berapa. Okey, 4 gram ni darabkan dengan harga dunia dapatlah 934. Inilah value sebenar emas yang kita dapat. Jadi spread dia berapa dekat sini? Yang QM ambil sebagai profit hanyalah RM65.42. Okey. Jadi kena fahamlah ini adalah kos yang kita tanggung. Ingat kata kunci dia spread adalah kos yang kita tanggung. Kita kena tanggung RM65.42 ni. Okey, ni adalah profit kepada Quantum Metal jual emas kepada kita. Okey, next. Okey, cuma saya nak ingatkan, kalaulah kita beli emas di kedai emas di Poh King ke kan, di Wachin ke. Okey. Mana lagi kedai emas? Banyaklah kan. Okey. Kita beli emas, dapat emas. Jadi kita tak perasan sebenarnya berapa value yang kita tanggung spread ni. Kalau tuan-puan pergi dekat kedai emas, spread yang ditanggung oleh kita sebenarnya sangat tinggi. Cuma kita tak perasan je. Kalau tuan-puan tak percaya, tuan-puan dah beli emas dekat kedai emas, tengok gram dia berapa, kalikan dengan harga dunia. Value dia akan lebih rendah daripada modal yang kita beli. Cuma kita tak perasan sebab dapat emas. Okay? Okay, next. Ini yang kedua. Macam mana cara nak dapat emas yang kedua ni? Convert payout kepada emas, GSA. Boleh tak saya tahu dalam ni berapa orang konsultan? Boleh tulis saya yang konsultan. Dealer developer, merchant developer, tulis saya. Saya nak tahu berapa ramai yang jadi konsultan ni. Saya. Okey, terbaik. Alhamdulillah ramai. Okey. Tuan-puan, okey, saya nak bagi tahu ini special kepada konsultan yang mana kita boleh convert emas kita kepada GSA tanpa ada dikenakan spread. Okey. Tengok, beli pada harga gold spot guna payout. Maksudnya contoh, kalau komisen anda ataupun payout ni ada RM1,000. Jadi harga dunia masa tu 233.64, samalah dengan sebelah ni kan, yang FPX ni sama 233.64. Jadi berapakah value emas yang dia dapat? Dia dapat 4.279 gram. So value GSA dia dekat sini ialah RM1,000. Jadi spread dia berapa? Kosong. Tak ada, tidak dikenakan apa-apa spread. Jadi untung ke tak untung jadi ini konsultan? Untung ke tak untung jadi konsultan? Sangat. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, syukur. Okey, boleh saya teruskan? Saya teruskan Okey, ini adalah proses dapat emas Belum masuk GCA lagi. Okey, next. Okey. Selepas kita dah dapat emas, tengok ni dekat sebelah kiri sekali ni. Okey tuan-puan. Sekarang ni di GSA kita ada 4 gram, betul? Dalam GSA kita ada 4 gram. Value 4 gram kita ialah RM934.58.
kita akan dapat 91%. Tengok ni sebelah kanan, kita dapat cash advance 91% daripada holding value daripada emas kita ni lah. Okey, holding value kat atas ni. Okey, jadi dekat sini 91% darabkan dengan 934, kita dapat RM850.47. Jadi dekat sini anda simpan emas 4 gram. 4 gram simpan. Okey, tengok apa yang anda dapat. Tengok kat sini. Anda sandarkan perbelanjaan anda menjadi pegangan emas 100%. Anda dapat 91% cash advance daripada pegangan emas untuk anda selesaikan belanja anda. 100% pegangan emas ini akan bekerja kembali untuk anda mendapatkan nilai wang yang telah hangus. Mana nilai wang yang telah hangus? Tuan-puan, mana nilai wang yang telah hangus? Ini dia RM850 ni kita dah bayar, dah masuk dalam akaun bank. Inilah yang dah kita buat bayar komitmen, bayar kereta, bayar rumah, bayar everything, semua bil-bil kita tu. Jadi emas ini kita simpan, dia akan bekerja balik masa dia nilai dia meningkat, dia akan dapatkan kembali nilai yang telah hangus 850 ni. Okey? Sampai sini tuan-puan faham tak? Boleh komen tak? Faham tak? Setakat ni. Nampak tak ada dua transaksi GSA dengan GCA? Faham tengok dah ada soalan. Bukan 85% ke? Okey, nanti saya akan jawab. Okey, faham Okey, terbaik. Okey. Ni tuan-puan jawapan kepada 85%. Tengok tu. Okey. Ingat GCA ni merangkumi dua transaksi. Transaksi pertama, transaksi kita dapatkan emas ataupun beli emas. Transaksi kedua adalah transaksi untuk kita convert emas kita kepada cash. Dapatkan cash. Okey? Jadi tuan-puan tengok dekat sini. Tengok dulu daripada yang depan sekali ni, okey, yang RM1,000 ni. Katakan di dalam kita punya akaun bank ada RM1,000. Kita beli emas. Jadi dalam RM1,000 ni, wujudnya di dalam ni ada daripada RM1,000 ni, dia ada 100% emas dan ada 7% spread. Jadi formula dia saya dah letakkan dekat sini. Tuan-puan, saya minta tolong sangat. Tuan-puan, kalau screenshot saya punya ni, tolong jangan sebarkan kepada mana-mana sebab konten ni adalah konten berbayar sebenarnya. Tapi untuk special untuk Billionaire Warriors yang join pada malam ni, anda boleh gunakan. Boleh screenshot, saya benarkan. Tapi jangan sebarkan. Itu je saya minta tolong. Okey? Jadi RM1,000 ni, ingat formula ni. Ingat 107%. Okey, apa yang kita perlu buat ialah 1,000 bahagi dengan 107 darab 100. Jadi tuan-puan akan dapat dekat sini RM934.58. Tuan-puan ada pegang kalkulator kan? Cuba kira. Betul tak? Saya tunjukkan ni. RM1,000 bagi 107 darab dengan 100. Adakah betul? Okey? RM1,000 bagi 107 darab 100%, so dapat 934. Lepas tu macam mana nak kira spread pula? 1,000 bahagi 107 darab dengan 7. So kita akan dapat RM65.42. Jadi spread ini adalah kos yang perlu kita tanggung. Okey. Jadi 1,000 emas kita dah dapat, spread kita tanggung. Jadi sekarang ni ini transaksi yang pertama untuk dapatkan emas. Sampai dekat tengah-tengah ni Okey, 100% nilai emas kita ni kita nak GCA kan dia. Sekarang ni ada 4 gram dan ada value RM934.58. Jadi menggunakan platform GCA ni kita dapat 91%. Jadi calculation dia macam mana? Dekat sini. RM934.58 darabkan dengan 91%, dapatlah RM850.47. Lepas tu mana lagi 9% Hafif? Kan dah dapat cash 91%. 9% tu saving ke?
Inilah jawapan dia. Tengok dekat atas ni. Saya tulis 9% dekat sini. 91% kat sini. 9% ke atas ni ditambah dengan 91% dia ada masih dalam bentuk emas. Jadi value yang kita ambil ini 91%, 9% kita tak ambil. Dia masih dalam 100% emas. Okey, dalam holding inventory kita. Okey. Jadi macam mana nak kira? 930 ini tak perlu kira sebenarnya. Dia dalam 100% nilai emas lah, 4 gram. Okey? Okey, setakat ni clear tak? Tadi yang ada yang bertanya kan tadi kan, 8 bukan 85% ke? Tuan-puan, kalau buat RM1,000 masuk dalam akaun bank, kalau 85%, RM850. Bukan RM850.47. Kalau tuan-puan buat RM1,000 mesti ada sen-sen kat belakang. Kenapa ada sen-sen? Kata 85%. Kalau 85% mestilah 850. Kalau 850.47 sen maknanya dia 85.047%. Okey. Jadi jangan keliru. Kenapa kita cakap 85%? Sebab 85% ni adalah berdasarkan cash yang mula-mula modal kita ada tadi. Modal kita RM1,000. Jadi kita dapat balik masuk dalam akaun bank selepas beli emas, lepas tu dapatkan balik cash, jadi 850. Jadi dia kena faham daripada awal ni. Okey. Jadi tuan-puan, okey. Saya nak tanya dekat sini. Saya nak tanya. Kita ada simpanan paksa tak kat dalam ni? Boleh tolong jawab tak untuk saya? Kita ada simpanan paksa tak? Ada. Okey, ramai yang kata ada. Okey. Jadi tuan-puan, okey. Kita betul kita ada simpanan paksa, tapi simpanan paksa kita adalah dalam bentuk emas. Okey. Dia dalam bentuk emas kat dekat dalam ni. Okey. Jadi dia bukan dalam bentuk ringgit tau. Jangan dikeluarkan dalam bentuk ringgit. Okey, next. Saya teruskan Okey. Tengok ni. Saya nak tunjukkan dengan tuan-puan dekat sini modal sebenar anda. Modal sebenar kita dekat sini cash ataupun FPX ni ada RM1,000. Ingat tak tadi? Dalam akaun bank kita ada RM1,000. Kita nak beli emas. Lepas tu kita GCA kan dia. Bila kita GCA kan, duit yang masuk balik ialah berapa? RM850.47. Lepas tu kita dapat apa lagi? Kita dapat pegangan emas 100%, 4 gram. Jadi dekat sini, dengan RM1,000 dapat balik 85% dapat emas. Ni dia punya ni lah. Apa laluan dia. Sekarang ni, kita nak tahu berapa modal sebenar kita. Tengok dekat bawah ni. Modal sebenar kita ialah 1,000 tolak 850 yang dah masuk dalam akaun bank. Modal kita hanyalah RM149.53. RM149.53 ni adalah untuk menyimpan 4 gram, untuk hold 4 gram di dalam holding inventory kita. Okey? Jadi kenapa orang cakap 85%? Tuan-puan, kalau nak tepat, betul-betul lah orang kata straightforward, nak betul-betul ikut fakta, kita akan cakap yang betul. Okey, masukkan 1,000, yang masuk balik dalam akaun bank adalah 85.047%. Tu yang lebih tepat. Kita jadi kita macam pening lah kita nak, bila kita nak bagi tahu ataupun kita nak present ke dengan kawan ke apa kan, senang mudah nak cakap 85% lah. Okey? Sebab dia 850. Jadi modal sebenar kita berapa? Kalau betul-betul nak straightforward, kita kena cakap 14.953%. Jadi kan kita pun entah boleh ingat ke tak kan. Jadi sebab tu kita cakap modal kita hanya 15%. Sebab nak memudahkan kita untuk menyampaikan. Okey? Okey. Setakat ni, tuan-puan faham tak atau ada persoalan tak? Boleh lontarkan sekarang. Sebelum saya pergi next. Saya nak tuan-puan clear dulu dekat sini.
Faham, faham. Okey. Ada persoalan lagi tak pasal 85%? Faham, faham. Okey, baik. Okey, tak ada soalan. Uish, bagus malam ni. Ramai yang faham. Tak ada yang nak bertanya ke? Wah, alhamdulillah. Terbaik. Okey. Boleh saya teruskan tak? Okey. Bagi konsultan pula. Okey. Ini konsultan kejap, ada soalan. Siapa tu tanya? Sekejap. Maksudnya yang 15% tu masuk dekat GSA ke? No, sebenarnya 15% ni modal yang kita keluar untuk simpan 4 gram. Jadi dia tak ada dekat mana-mana. Dia ada dalam ni lah pagangan emas ni. Sebenarnya modal kita ni adalah 9% campur 9% yang daripada emas tadi dicampurkan dengan spread. Spread tu kita kena tanggung. Yang 9% dalam bentuk emas. Dia dalam 100% emas 4 gram ni. Okay. How to be a consultant? Itu kena kita tak bincangkan pada malam ni. Nanti boleh dapatkan consultation daripada konsultan di atas anda. Okey, modal tu boleh dapat balik ke? Okey, nanti ini saya akan jawab. Okey, next. Okey, ini bagi konsultan punya modal sebenar bagi konsultan tengok. Ni konsultan kena take note tengok payout dia. Payout dia contoh katakan commission dia dapat 1,000. So dia dapat balik berapa? Dia dapat balik 91%. Hafif, engkau kata tadi 85%, apa hal 91% pula? Sebenarnya kalau tuan-puan tengok di dalam sistem kita, apa ni? Di dalam GCA, lepas tu bahagian request GC. Dekat bawah tu ada satu note kecil dia tulis value yang kita akan dapat total convert adalah 91% daripada nilai emas. Jadi untuk konsultan dia tak tertakluk, dia tak kena spread. Jadi sebab tu kalau beli dalam commission dia 1,000, tukarkan kepada emas pun dapat 1,000 juga, nilai yang sama 1,000. Jadi dia dapat balik berapa daripada nilai commission dia? Dia dapat 91% lah. So dia dapat berapa? RM910. Dapat pegangan emas berapa? Tadi kat depan kita dah bincangkan, kita dapat 4.279 gram. Okey? Dia dapat cash 910, dapat juga 4.279 gram. Okey, jadi berapakah modal sebenar bagi seorang konsultan untuk menyimpan 4.279 gram ni? Modal sebenar dia hanyalah RM90. Okey? Konsultan tu sama dengan introducer ke? Tidak, introducer belum konsultan lagi Okey. Konsultan dapat extra gram lah kan sebab tak perlu tanggung spread. Yes, betul. Saya nak tanya, okey, beli emas convert GCA tapi sampai sekarang tak masuk dalam bank account. Apa yang perlu saya buat tuan? Okey, yang itu nak kena inilah delete balik. Mungkin akaun bank ada kesilapan ke apa dekat situ kan, ada nombor akaun kesilapan ke, ataupun tak upload lagi bank statement. Kena buat lah. Kalau salah nombor akaun kena delete, lepas tu tambah akaun yang betul, lepas tu emailkan kepada Quantum Metal dekat qbetcare.org. Okey, konsultan tu dapat lebih grammage. Yes, betul. Payout hanya untuk dealer ke atas. Yes, konsultan. Yang lebih tepat konsultan. Konsultan termasuklah dealer developer, semua tu yang ke atas. Okey, introducer belum lagi. Introducer dia dapat apa ni, rebate atas pembelian emas 0.5%. Okey. Boleh saya teruskan? Okey, bab cara penyampaian better tak perlu explain tentang 91% tu kan? Yes, tak perlu. Ini sebenarnya untuk kefahaman tuan-puan. Untuk kefahaman tuan-puan kena faham yang mana dah buat ataupun nak explain kat orang. Sebelum explain kat orang, diri sendiri kena faham dulu. Okey.
Memang kalau kita, contohlah kita nak explain ke orang, tapi tiba-tiba datang soalan cukup emas. Dia tanya, sebenarnya dapat 91% ke dapat dapat apa ni 85%? Kita dah boleh inilah. Kenapa saya tak boleh komen tu? Dah komen dah tu. Okey. Okey, ada soalan tak? Okey, sampai sini clear Boleh saya teruskan tak? Okey, saya teruskan Okey, modal sebenar kita dah clear kat sini. Modal sebenar as a apa ni introducer ataupun klien biasa 15% daripada cash kita. Tetapi as a consultant, kalau guna commission payout, so modal sebenar dia hanya 9%. Okey, jadi kita ada modal lagi. Modal yang bergerak. Modal yang ini tak kekal. Tengok. Ni dia. Ini adalah modal yang tak tetap. Okey, sebab management fees ni dia akan charge ikut hari. Okey, macam mana kita kira? Tengok ni, dalam emas tadi kan sebelum masa kita buat GCA, daripada emas kita 4 gram, okey. Okey, dalam kita punya emas ada 4 gram. Lepas tu value dia 934. Jadi kita dah GCA kan dia, dapat cash advance RM850.47. Jadi kita punya cash advance ni dikenakan management fees. Sebab apa? Ini adalah pinjaman. Okey. Ni adalah apa ni? Flexi payment yang kita dapat daripada Quantum Metal. Ni facility yang dibekalkan oleh Quantum Metal, ambil cash daripada nilai emas kita. Jadi berapa dia Quantum Metal charge kita management fees? Hanyalah 3.5%. Okey, jadi kita darabkan. Tengok yang dekat sini 3.5% per year tau, setahun. Bukan 6 bulan. Jadi bukan sebulan. Jadi dia setahun. 3.5% dikira dengan kadar pro rate. Apa pro rate ni? Okey, kita darabkan dulu. 850 darab dengan 3.5%. Jadi setahun hanyalah RM29.76. Okey. Jadi sebulan kita bagi 12 lah. Dapatlah RM2.48. Lepas tu berapa sehari? RM2.48 bahagi dengan 30 dapatlah 0.081. Okey. Tuan puan, murah ke tak murah? Murah ke murah? Untuk Suraya MBB ni kan, baru saya faham. Tadi tak faham kenapa 91% rupanya untuk konsultan. Sebenarnya dia 91% daripada nilai emas tau. Bukan 91% untuk konsultan. Dia 91% dalam GSA kita tu, 91% kita dapat. Jadi kita beli emas, dikenakan spread dah berkurang kita punya value duit kita tu. Tapi emas kita dan apa ni, emas kita dah berkurang sikit 934 ni. Tetapi bila mana kita dapatkan cash advance 91%, dapatlah 850. Tapi kenapa 85%? Sebab daripada modal asal FPX kita ialah 1000. 850 daripada 1000 adalah 85%. Okey. Okey, sampai sini faham ke tak? Ni saya tanya tadi tak ada yang jawab. Kesian saya. Management fees kita sehari 0.081. Murah ke murah? Setahun RM29.76. Murah ke murah? Okey, sorry. Okey, terbaik. Nanti ada recording tu. Nanti ada recording. Okey. Okay, next. Dekat sinilah saya nak menjawab persoalan tadi. Tadi ada yang tanya, jadi 15% tu nanti dapat balik ke? Modal tu boleh dapat balik ke? Maria 99 tadi tanya. Modal tu nanti boleh dapat balik ke? Okey, jadi dekat sini tengok okey, belajar. Kita belajar sama-sama macam mana GCA ni boleh buat keuntungan. Jadi
kita kan, ni minta maaf cakap lah kan, ramai lagi di antara kita sebenarnya memandang sebelah mata GCA ni. Okay, GCA ni apa ni, okay, GCA ni ramai yang tak faham lagi macam mana dia buat untung. Jadi that's why malam ni semua belajar. Tengok, holding inventory kita betul ada 4 gram tadi. Okay, 4 gram ni kekal tau dalam holding inventory. Tuan-puan kalau buka dekat holding inventory, kita dah buat banyak GCA tu kan. Tengok dekat situ berapa gram kita ada. Jadi tuan-puan tengok okay, DP price ni adalah semasa kita buat GCA, berapakah dia punya down payment value dia. Down payment price. Jadi bila kita darabkan gram ni, 4 gram darabkan dengan down payment price, kita dapatlah 934.58. Inilah value asal masa kita beli emas tu. Okey? Jadi masa kita GCA kan tu, ni value dia. Tetapi katakan selepas setahun daripada 233 dan 233.645, sekarang lepas setahun dia dah naik. Katakan dia naik 375, ni current buy price. Okey? Jadi current buy price RM375 per gram. So 4 gram darabkan dengan harga value semasa 375 ni. So current value dia ialah RM1,500. Jadi nilai emas sama tapi value dia dah berubah selepas tahun. Tuan-puan percaya tak harga emas boleh naik? Boleh tak komen? Tuan-puan percaya tak harga emas boleh naik? Percaya. Jadi tuan-puan, kalau percaya harga emas boleh naik, inilah yang akan berlaku. Bila mana apa ni, duit kita, value emas kita dah naik, kita katakan kita terminate dia. Bila kita terminate, so current value dia sekarang RM1,500. Okey? Jadi RM1,500 ni kita ni hasil daripada kita jual lah emas kita ni. So apa yang kita kena pulangkan balik kepada Quantum Metal? Tengok dekat sini. 1,500 tolak management fees. Nampak kat sini setahun tau. Jadi dekat sini RM29.76. Okey, kalau 2 tahun berapa? 2 tahun lebih kurang RM60 lah. Kalau 3 tahun berapa? RM90. Contohlah macam tu, kalau 3 tahun baru naik harga. Jadi ni setahun RM29.76. Okey, lepas tu apa lagi yang kita kena tolak? Tuan-puan tadi dah ambil kan cash advance 91% daripada nilai emas. Kita dah ambil, kita pulangkan balik RM850.47. Ini duit yang kita masuk dalam akaun bank kita tadi. Kita pulangkan balik. Lepas tu apa lagi yang kena tolak? Tolak lagi dengan modal kita tadi, modal 15%. Ni lah modal tadi yang ada tanya kan, dapat balik tak modal? Ni tolak siap-siap kat sini. Tolak. Okey, sekarang berapa untung bersih kita? Untung bersih ni RM470.24. Bila mana ada perkataan untung bersih dekat sini kan, maksudnya apa? RM470 ni adalah nilai yang kita dah selamatkan daripada belanja hangus kita. Okey, belanja hangus kita berapa? 850 ni tadi yang kita dah belanja, bayar kereta, bayar rumah, bayar bil apa semua kan. Sekarang ni RM470 masuk balik. Datang balik, akan datang masa harga emas naik. Okey, untung ke tak untung ni tuan-tuan? Untung. Okey. Jadi so yang masuk balik dalam akaun bank kita berapa? 15%. Tadi kita dah cover kan, kita dekat sini. Jadi modal 15% kita dapat balik campur dengan untung bersih. So yang masuk dalam akaun bank kita ialah RM619.77. Jadi total yang masuk dalam akaun bank sebenarnya ini. Termasuk modal 15% yang untuk hold emas tadi. Untung bah. Betul. Okey bah kalau kau. Okey. Kenapa masuk balik yang 15% je? Sebab tu kan termasuk 7% spread. Okey. 15% ni kan tadi, okey. Tengok balik 1,500 ke atas ni nilai termination emas. Okey, jadi apa yang kita kena tolak? Kita tolak management fees tu, clear lah kan. Tolak lagi dengan apa ni?
kita punya total convert apa ni cash advance yang kita dapat. Lepas tu tolak lagi 15% modal. 15% modal yelah betul lah ni. Ini kita dah tolak lah ni. Bila kita tolak untung bersih dia ni 470. Tetapi sekarang ni disebabkan value dia ni melebihi daripada nilai spread pun dah cover 1,500 ni kan. Dia dah masukkan sekali, dah include, dah cover spread, lepas tu ada lebihan lagi sampai untung. Jadi dekat sini 15% modal ni pun akan dipulangkan balik. Okay, ni simple calculation dia lah. So net cash out dia RM619.77. Okay, model 200 macam mana? Saya tak faham soalan tu. Okay, kalau kalau kau okay. Okay. Okay, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan tak? Bila kita terminate GCA ni, kita dapat balik 619. Yes, betul. Itulah yang kita dapat. Kita dapat balik 15% modal kita. Dengan syarat kita mesti terminate waktu keadaan spread dah cover, management fees dah cover. Okay. Mana kita tahu dia dapat cover spread atau tak? Okay, stay tune. Nanti dekat belakang ada. Harga QM sell tu yang at 7% spread ikut harga gold spot setiap masa ke? Ya betul. Ya betul gold. Dia betul ikut semasa. Okey. Boleh cerita sekali lagi DP value? DP value. Oh, DP value ni adalah nilai emas semasa kita GCA kan? Okey, 4 gram, 4 kali dengan 233 harga dunia. Inilah waktu kita GCA kan, value emas kita hanya 934. Dan kita pun dah ambil RM850 daripada 934 ni, iaitu 91%. Jadi masa tu kita dah hold emas kita 4 gram ni. Okey, 15% plus untung bersih tu akan masuk account. Okey, faham. Okey. DP tu down payment. Ya betul, itu masa kita buat GCA. Net cash out tu nanti kita dapat sekali 15% tu lah. Ya betul. Tapi dengan syarat pastikan keuntungan tu dah cover lah dengan spread tu baru dapat balik. Okay, tempoh setahun fee untuk setiap pembelian GCA atau tempoh setahun fee untuk setiap pembelian GCA. Setiap GCA tu dia punya management fees dia berlainan. Kita boleh pilih ke nak cash atau masuk dalam GCA je. Masa terminate boleh pilih nak masuk GSA ataupun nak masuk account bank. Boleh pilih. Okey. Ada soalan lain? Kalau terminate awal kena bayar setahun juga ke? Tak, dia ikut hari sebab tu dia tulis prorate. Tengok ni. Prorate saya tulis dalam kurungan besar-besar ni. Nampak? Daily 0.081 sen. Kena kira lah. Setahun 3.5%. Tapi bahagikan 365 hari. Sehari dia ambil itulah. Berapa kat sini. Okey, kalau 500 lagi kurang lah. Kalau kita cash 500 beli emas GCA kan 500 lagi kurang lah, separuh lah. Okey. Okey. Boleh saya next? Setakat ni faham? Yang faham boleh tulis faham tak? Okay, faham. Understood. Okay, next. Faham, bah. Okay, bah kalau kau. Okay. Okay, lagi. Okay, terus. Next. Okay. Tuan-puan. Inilah masanya. Saya tadi suruh tuan-puan keluarkan kalkulator kan. Okay. Tengok dekat sini. Ini adalah saya punya orang kata memang real punya ni. Ni receipt dia. Dia ada emas. Tengok berat emas dia berapa? 20 gram kat sini 20 gram. Dia pajakkan dekat satu pawn shop. Saya tutup nama kedai ni. Tak boleh Okay, saya tak tunjuk. Okay, sekarang ni dia pajakkan 20 gram. Dia dapat pinjaman 4,900. Okay tuan-puan, boleh tak tolong komen dekat sini. Berapa lama tempoh pajakan dia? Cuba cari dalam resit tu. Berapa lama tempoh pajakan, berapa lama dia kena tebus? Boleh komen tak?
Mana dapat 3 bulan tu? Dia 6 bulan. Nampak ada tulis kat sini 6 bulan. Okey. Soalan kedua. Okey. Berapakah dia punya interest? Jangan tengok sini dulu. Saya tanya berapakah interest? 2%. 2% sebulan. Okey. Kalau 6 bulan, berapa peratus? 12%. Okey, Cun. Okey, sekarang ni saya minta tolong tuan-puan kirakan untuk saya. RM4,900 darabkan dengan 2% dahulu. Cuba kirakan untuk saya berapakah jawapannya? RM4,900 kalikan 2%. Okey, RM98. Okey, itu sebulan tau. Okey, sebulan RM98. Kalau 6 bulan RM588. Okey. Wah, dah ready dengan kalkulator bagus semua. Okey, sekarang ni apa ni? Berapa dia kena pulangkan balik kepada pajak gadai ni untuk dia dapatkan balik emas di 20 gram tu? Macam mana nak kira? 588 kalikan dengan 4,000, tambahkan dengan 4,900. Jadi 5,488. Yes, betul Akil. Jadi itulah nilai yang dia kena tebus masa ambil emas. Dia pinjam 4,900, kena pulangkan 5,488 dekat kedai pajak ni untuk dapatkan 20 gram dia balik. Okey, jadi tuan-puan dah faham lah dekat sini. Okey, sekarang ni kalau setahun berapa dia punya interest dia? Kirakan dalam RM. Setahun. Tadi kalau 6 bulan 588. Kalau setahun berapa? 1,176. Okey. Okey tuan-puan. Okey, saya nak buat comparison dekat sini. Okey, Quantum Metal bagi kita cash advance dan dikenakan 3.5% setahun. Katakanlah pinjaman tu tukar 4,900 tu, anggaplah itu, katakan itu adalah GCA. Okey, cuba 4,900 kalikan dengan 3.5%. Berapa dapat? Okey tuan-puan. Tengok dekat dalam komen tu semua dapat jawapan yang sama, RM171.50. Jadi RM171.50 ni cuba compare dengan pajak gadai 1,176. GCA murah ke murah tuan? Murah tak? Tengok soalan dekat sini ni. Adakah sama GCA dengan pajak? Sama tak GCA dengan pajak? Tak sama. Tak sama. Sama macam mana Encik Khalid boleh cakap sama. Masya Allah. Okey. Tak sama Okey. Jadi, okey. Pertama, langsung tak sama. Sebab tu kita sangat-sangat salah kalau anda kata kita bagi tahu cerita dekat kawan ataupun dekat prospek kita samakan GCA ni dengan pajak. Dia adalah salah sama sekali. Memang tak sama, tak boleh nak compare. Okey. GCA tak ada tempoh tebus. GCA hanya 3.5% setahun. Kalau pajak gadai 12% setahun. Okey. Lepas tu dekat dekat pajak gadai setiap 6 bulan kena tebus. Kena bayar upah. Kalau tak nak kena lelong, bayar dia punya interest. Jadi boleh simpan lagi emas ni. Tetapi Quantum Metal tak akan ada call ke, tak akan ada remind kita, tak akan ada kena lelong. Okey? Itulah. Jadi tuan-puan tengok soalan last sekali ni dekat sini. Masih nak pajak atau GCA? Okey, nak GCA. Okey, terbaik. Okey, jadi tuan-puan dah faham lah kat sini. Okey, saya harap sesiapa yang dah join kelas saya malam ni, kan, dah tengok comparison di antara pajak gadai dengan GCA. Kalau masih ada lagi yang pergi ke GCA,
Saya pun tak tahulah nak cakap apa kan. Okey, kalaulah terdesak sangat pun nak pakai duit untuk apa ni? Untuk nak pakai duit daripada emas fizikal, okey? Tuan puan jual lah emas tu dekat Quantum Metal. Jual dekat Quantum Metal, lepas tu dapat duit masuk GSA, pajak kan. At least emas kita masih disimpan di dalam Quantum Metal, okey? GCA kan. Pajak gadai hisap darah, betul. 2% sebulan ini bukan lagi hisap darah ni, ni memang nak penggal kepala terus ni. Okey? Okay, next. Okey, pengiraan melalui sistem. Okey, dekat sini tuan-puan kena extra fokus, Sebab apa? Ada tuan-puan yang tanya dengan saya tadi, habis tu tadi spread kan dah kena tanggung, kenapa kena kira balik? Jadi tuan-puan tengok Okey. Ini dalam sistem, ini sistem GCA tau. Jadi dia tak ada GSA dalam ni. Bila mana tak ada GSA dekat dalam ni, kita tak tahu. Okey, dia seumpama macam ni tuan-puan. Tuan-puan pergi ke arah nu, pergi ke pajak gadai. Okey. Jadi dekat pajak gadai ni, tuan-puan letak emas, lepas tu dapatkan cash. Okey. Pajak gadai dia nak tahu tak berapa kita beli emas masa dekat kedai, masa kita beli emas. Dia tak nak tahu, dia tak tahu. Okey. Jadi kita katakan beli emas dekat PG. Lepas tu bawa pergi ke arah nu, kan? Emas PG kan emas mesra arah nu kan. Jadi bawa pergi ke arah nu. Lepas tu dekat arah nu dia tak akan tanya dengan kita. Berapa beli emas masa dekat PG, berapa spread yang awak tanggung, dia tak akan tanya. Jadi sekarang ni samalah dalam keadaan dalam sistem GCA ni. GCA ni walaupun tak sama dengan arah nu, tapi nak cakapnya dia dua transaksi yang berbeza. Beli emas adalah transaksi berbeza, GCA kan adalah transaksi yang berbeza. Jadi modal cash asal pembelian emas dalam sistem tak ada tunjuk. Masa kita dalam akaun bank, duit dalam akaun bank, berapa spread kita tanggung, GCA tak ada tunjuk. Sebab GCA adalah transaksi yang berbeza. Okey, jadi macam mana kita nak tahu berapa modal emas kita masa kita beli dulu? Okey, tengok dalam sistem ni Tengok dekat sini down payment value. Tengok down payment value dekat sini. So value emas asal dekat sini 1401.85. Ini adalah value GSA masa dia beli dan di GCA kan. Dah beli emas, value emas ini, lepas tu di GCA kan. Jadi berapa spread yang ditanggung dekat sini? Kita kena kira secara manual. Kita nak tahu berapa spread yang kita tanggung ni, profit kepada Quantum Metal. Sebab kita nak pastikan bila mana harga emas naik, spread tu pun dia cover sekali. Jadi kita tahu spread dia berapa kat sini. Tengok, value emas asal darabkan dengan 1.07. Afif, kenapa 1.07? Kita nak dapatkan balik 7% yang nak dapatkan balik full amount masa sebelum beli emas tu. Jadi ambil down payment value emas asal ni 1401.85 darab 1.07. Jadi dia akan dapat RM 1499.97. Okey, kenapa dia tak ngam-ngam 1500? Kalau nak betul-betul tepat, kita kena ambil full amount 1401.85 ni. Dia ada poin-poin lagi kat belakang 857, 69 apa something macam tu. Lepas tu kena darabkan 1.07 barulah dapat amount ni. Jadi saya buat masa tu ialah RM1,500 lah. So ini adalah modal cash asal saya masa saya beli emas dalam akaun bank. Lepas tu RM1,500 ni tolakkan dengan value emas asal ni. So dapatlah spread dia RM98.15. Okay tuan-puan, faham tak untuk dapat formula dapatkan spread ni, spread emas ni? Faham tak? Apa yang saya terangkan tadi, faham tak? Faham? Okey, terbaik. Okey, faham. Okey. Sekarang ni, bila kita dah dapat spread, okey. Tuan-puan tengok dekat bawah ni. Important. Yang dekat bawah ni kan, important. Okey, sekarang ni, titik net profit pulang modal, dia dah cover spread, dah cover management fees. Jadi tuan-puan tengok dekat sini. Net profit ni.
RM8.20 ni kan. Sekarang ni spread saya RM98.15. Tapi net profit saya below RM8.20. Jadi kalau below, apa maksud dia? Net profit lebih dia kurang daripada spread. Jadi dia belum untung. Jangan terminate. Sebab keuntungan kenaikan harga emas ni belum lagi cover spread pembelian emas. Kat sinilah tadi yang kita nak pastikan dah cover kita punya spread tu 15% tu. Okey. Okey, jadi sekarang ni macam mana boleh dapat net profit ni? Macam mana calculation net profit ni? Cuba tuan-puan tengok dekat sini. Okey, tengok sebelah kanan ni kan, net profit ke atas emas. Value ni current value. Okey, emas kita berapa gram? Ni 4.931 gram. Asalnya value dia 1401. Okey, sekarang harga emas dah naik jadi 1414. Okey, jadi perbezaan 14 dengan 1414 ni tolak dengan 1401. Lepas tu tolak lagi dengan management fees. Ni holding inventory ni, ini adalah management fees. Jadi dapatlah net profit. Tuan-puan ada kalkulator kan? Boleh kira, sahkan. Jadi baru faham dalam sistem ni. Okey, 1414 tolak 1401 tolak RM4.04. Dapatlah RM8.20. Okey. Lepas tu net cash out. Okey, net cash out ni apa? Net cash out ni dia kat sini okey, apa net cash out ni? Tengok. Value emas baru. Okey, ni yang kita bila kita terminate emas ni, tolak dengan cash advance yang kita dapat, tolak lagi dengan RM4.04 management fees ni. Kan tadi saya tunjuk calculation dekat depan kan. Inilah ni. Macam mana GCA profit dekat sini ni. Ini tolak ini 1414 tolak 1275 tolak lagi management fees, dapatlah net cash out 134.36. Okey tuan-puan, faham tak sampai sini? Ini je yang mustahak ni. Tengok dekat important bawah ni. Kita nak cari spread sebenarnya. Cari spread RM98.15. Bila dah dapat spread ni, pastikan net profit ni lebih. Ataupun kalau sama, net profit RM98 dengan RM98, spread pun RM98, maknanya dia balik modal. Tiada untung, tiada rugi. Tapi kalau dia lebih daripada spread, maknanya sudah untung. Kalau kurang, maknanya dia belum untung. Jangan terminate. Okey, jadi tuan-puan faham tak setakat ni? Daripada calculation dalam sistem ni. Okey, saya nak tengok berapa orang yang boleh faham. Faham. Okey, ramai yang faham. Alhamdulillah. Okey. Tuan-puan ni untunglah. Cik Khalid, ni belum untung tengok ni dekat sini. Net profit saya masih below spread. Spread saya RM98. Ini adalah kos yang saya tanggung. Saya tanggung masa beli emas. Jadi net profit ni dah naik, dia dah untung betul. Dia untung ke atas emas. Dia dah naik harga emas ni, tapi dia belum cover saya punya spread. Betul, dalam contoh ni rugilah kan? Betul. Okey, spread RM98 tu dapat macam mana ya? Ni sebelah atas, sebelah kanan ni. Okey tuan-puan. Sekali lagi saya ingatkan apa ni, tuan-puan boleh screenshot untuk billionaire warrior saja. Saya benarkan untuk screenshot, tapi tuan-puan tolong jangan share dekat public. Tu je saya minta tolong. Untuk rujukan diri sendiri, nanti nak buat kerja rumah, nak kira balik, tak ada masalah. Loss sebab tak cecah spread lagi kan? Yes, betul. Okey, jadi tuan-puan, mungkin ada tuan-puan yelah nak ingat balik formula-formula ni, mungkin tuan-puan agak pening. Tetapi saya ada satu formula yang tuan-puan tak perlu pun buka sistem ni. Tengok tekan holding inventory, dalam list-list banyak yang kita dah buat tu, tengok depan tu je kita dah tahu dah dia untung ataupun tidak. Tuan-puan nak tak saya bagi tuan-puan? Ni bonus yang join malam ni. Nak tak? Nak tak saya bagi satu formula yang mana tuan-puan tak perlu tengok sistem ni. Tengok kat depan je tuan-puan dah tahu dia untung ke tak. Dia dah cover spread ke tidak. Nak kan? Okey tuan-puan. Okey, terbaik. Ramai yang minat. Okey, terbaik. Okey.
Okey tuan-puan, sebelum saya pergi ke next, saya minta tolong tuan-puan, kalau nak screenshot boleh, saya ingatkan sekali lagi, nak screenshot boleh tapi tolong jangan sebarkan ke mana-mana public untuk simpanan diri sendiri saja, sebab saya buat kelas ni berbayar sebenarnya, tetapi dengan tuan-puan saya bagi free sebab Billionaire Warriors yang dikasihi. Jadi tuan-puan adalah adik-beradik saya. Okey, dekat sini tengok. Okey, nampak ni merah ni, tengok yang merah ni dulu. Dilarang screenshot dan sebar gambar kepada publik. Okey, ni untuk tuan-puan nak screenshot tak apalah, saya benarkan. Tapi jangan sebar kepada publik saja. Hanya dibenarkan untuk simpanan dan rujukan sendiri. Okey, ni tuan-puan tengok bonus break even price. Saya namakan formula ni ialah break even price. Kalau tuan-puan tengok je harga ni, harga dunia dah cecah ini je, maknanya dia dah cover spread, dah cover management fees. Okey, apa formula dia? Tengok dekat sini. Down payment price darab 1.07 dapat C. C ni just ni je lah, dummy je lah. Okey. Management fees bahagi dengan total gram dapat D. Jadi break even price dia adalah C campur dengan D. Tuan-puan tengok ni dekat sini. Nombor 1, kita tengok tuan-puan tengok dalam holding inventory kan ada banyak kan list kita kan, tengok kat depan tu, tengok banyak kan. Takkan satu-satu nak kira, pening. Nak buka nak view satu-satu. Okey. Tengok tuan-puan dekat sini, gain or loss. Dekat sini gain dah RM15.20. Kebanyakan orang yang mana membeli emas menggunakan FPX, dia ingatkan ini dah untung. Jadi dia terminate. Bila dia terminate, Masya Allah, rugi. Jadi jangan terminate waktu ni. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Tuan-puan cuba kira, kita kira sama-sama. Okay, down payment price. Mana down payment price? Ini. Okay, 284.24 darab dengan 1.07. Jadi kita dapat 304.136. Apa maksud dia tuan-puan kat sini? Down payment price adalah harga dunia semasa kita buat GCA. Tetapi QM sell, dia kenakan kita spread 7% tu. Jadi kita dapatkan balik harga kita beli tu berapa? 304.136. Jadi harga dunia ketika tu 284, harga kita beli 304. Jadi kita kena patah balik kepada harga ni, barulah kita untung. Okey? Jadi next, nombor 2, RM3.30. Ini management fees, RM3.30. RM3.30 ni management fees ke atas 4.931 gram. Okey? Kita tak nak cari 4.931 gram, kita nak cari 1 gram punya management fees berapa. Sebab harga dunia ikut 1 gram. Jadi macam ni kita nak tahu harga management fees bagi setiap gram ni. RM3.30, okey, bahagi dengan 4.93194 gram. Dapatlah 0.669. Jadi kita campurkan yang C dengan D ni, jawapan ni campurkan. Bila kita campurkan, dapatlah 304.136 campur 0.669, dapatlah 304.80. Tuan-puan tengok, saya minta tolong tengok sekarang. Sekarang buka QM Gold punya price. Berapa harga hari ni? Berapa harga hari ni tuan-puan? Berapa harga dunia hari ni? Tolong komen. Tengok dekat apps QM Gold. Okey, berapa harga? Harga dunia tuan-puan, harga dunia. 287.48. Ramai lagi yang tak tahu mana nak cari harga dunia dalam RM. Gold spot 61.984, itu dalam USD. Tetapi quantum metal ni, apa-apa produk, tak kira lah GSA ke, GCA ke, GAE ke, quantum metal akan beli pada harga dunia, tak ada markdown. That's why harga dia quantum metal buy price adalah harga
harga dunia 287.92. Jadi tuan-puan, kalau tengok dalam saya punya presentation ni, BEP break even price saya ialah 304.80. Saya dah cover tak saya punya spread dengan management fees? Dah cover ke tak? Belum. Okey. Haji syukur betul. Jawapan dia belum lagi. Tengok ni. Situasi satu. Okey. Terus kalau kita GA dari bank dikira 85%. Betul. Ya, betul. Okey. Situasi satu, gold spot price kalau dia lebih rendah daripada BEP, bermakna net cash out masih belum cover spread pembelian emas. Jadi jangan terminate. Okey? BEP saya 304, harga dunia baru 287.92. Jadi jangan terminate. Walaupun dekat sini dah tunjukkan angka gain RM15.20, belum lagi balik modal. Okey. Jadi yang situasi kedua pula, apa ni? Gold spot price lebih tinggi daripada BEP. Bermakna net cash out telah cover spread pembelian emas dan menjana profit. Boleh terminate ikut berapa anda mahu profit. Okey. Okey, jadi tuan-puan saya benarkan untuk tuan-puan screenshot, tapi jangan sebar je. Jangan letak dekat media sosial ke, share dengan kawan ke, saya tak benarkan. Kalau tuan-puan gunakan untuk diri sendiri, insya-Allah saya halalkan ilmu ni untuk tuan-puan. Okey, faham note Okey. Tuan-puan pernah dengar ke daripada mana-mana presentation tentang break even price ni? Ada tak dengar daripada mana-mana? Tak kan? Belum. Okey. Jadi alhamdulillah lah. Jadi siapa yang join pada malam ni, rezeki lah. Kenapa kita tak compare BEP dengan harga QM Cell? No, BEP tu dah termasuk. Harga QM Cell termasuk dengan management fees. Kita nak harga dunia patah balik kepada harga QM Cell yang kita beli dulu je, itu dah kira dah cover up spread dengan management fees. Okey? Tuan, nanti recording kelas nak macam mana nak dapat, nanti ada dalam group. Okey. Okey. Tuan-puan, ada tak soalan setakat ni? Clear tak apa yang saya sampaikan pada malam ni? Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada soalan, tulis tak ada. Kalau ada soalan, tolong tulis. So BEP ni tak perlu kisah berapa lama masa. Ya, betul, tak kisah. Kalau asalkan dia dapat 304 ni dah jumpa titik pulang modal. Tapi kalau lebih, kita nak lebih, bukan nak break even price ni titik pulang modal. Okay, tiada soalan. Gold spot tu current value lah kan dalam sistem. Management fees tu akan berubah setiap hari. Dia akan macam saya cakap tadi, dia akan ikut sehari dia charge berapa. Ingat malam ni, besok lupa balik. Okey. Sebab tu saya suruh sediakan nota. Okey. Gold spot price tengok di mana ia dalam sistem. Tengok dekat ni apa? Boleh tengok dekat dalam dekat apps QM Gold, QM Gold My. Okey. Okey tuan-puan. Ni satulah. Tuan boleh terangkan tak lebih detail mana dapat formula 1.07 tu? Apa beza dengan formula GCA profit 6.67% tu? Saya tak faham yang apa beza formula GCA profit 6.67% tu. Kalau 1.07 tu, 1.07 tu satu tu adalah value asal dia. 07 tu 7% sebenarnya. Tambah 7%. Dia sama dengan tambah 7%. Dia darab 1.07 ataupun tambah 7%. Sama je jawapan dia. 7% tu kita nak cari balik dia punya spread dia berapa. Okey. Kita compare BEP dengan QMBuy ke untuk tahu untung atau tidak? Yes, betul. Pastikan gold spot price tu jumpa BEP tu barulah jumpa titik pulang modal yang dah cover spread dengan management fees. Okey tuan-puan. Okey. Saya nak nak galakkan tuan-puan buat GCA ni. Kenapa tau? Tuan-puan tengok kat sini.
Yep. Okay. Tengok Okay tuan-puan, tengok ni. Okay. Katakan tuan-puan, ansuran bulanan. Nampak ke saya punya skrin ni? Okay. Okay. Yep. Okay. Katakan sebulan ada satu kereta yang kita beli, bulanan dia RM850. Okay. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak kira ni? Yang kita boleh bayar 850 ni. Asingkan daripada gaji RM1,000, tukarkan dulu kepada emas. Okey? Bila dah tukar kepada emas dapat 4 gram ni, contoh kalau pada harga RM250 lah per gram. Okey? QM-Cell RM250, so kita dapat 4 gram. So kita GCA kan dia. Bila kita GCA kan, kita dapat 850. 850 ni kita bayarlah kereta. Tapi pada masa yang sama, kita dapat simpan emas 4 gram. Okey. Okey, kat sini faham ya tuan-puan? Okey, next. Kalau satu bulan dapat simpan 4 gram, kita cuba tengok. Tengok ni tuan-puan. Sebulan 4 gram. Katakanlah kita ambil lah purata setahun dapat 48 gram. 4 kali 12 setahun 48 gram. Lepas tu 9 tahun dapat kumpul berapa? 432 gram. Okey. Jadi tuan-puan, 432 gram yang terkumpul ni, katakan tadi harga 250, sekarang dah naik RM380 per gram. Okey. Bila dah naik, kita jual emas kita ni dapatlah 164,160. Lepas tu kita pulangkan balik 850 yang kita dapat tadi selama 9 tahun, tolak 91,800. Jadi tuan-puan dapat profit berapa? 91,800. Betul ke ni saya kira? Cuba kira kalkulator tuan-puan, saya tersilap kira ni. Sekejap. 164,160 tolak RM91,800. 72,000 tengok. Kan betul saya tersilap kira sini. Tengok kita dapat selamatkan ini dia daripada belanja hangus. 72,360. Nampak ni. Okey tuan-puan. Saya nak cakap dengan tuan-puan, sebenarnya buat GCA ni untung ke tak untung tuan-puan? Dapat selamatkan 72,360 kalau harga emas naik daripada 250 ke 380. Untung kan? Okey. Tuan-puan kena ada satu mindset. Yang mana, okey, kejap. Tuan-puan kena ada satu mindset. Setiap bulan kita bayar bulanan dekat bank untuk bayar kereta kita ni, kita bayar bagi keuntungan dekat bank. Kita sanggup, kita ada satu mindset, okey beli kereta tiap bulan kena bayar selama 9 tahun. Kita boleh ada mindset untuk kita tak kisah pun boleh bayar interest dekat bank, bagi faedah dekat bank. Tetapi kenapa kita susah sangat nak sediakan satu mindset untuk selamatkan belanja yang kita dah hangus, kita bayar kereta tu, kira hangus lah. Memang dapat kereta, tapi duit tu dah tak kembali. Kenapa kita tak boleh buat satu mindset, kita nak selamatkan balik duit yang kita keluar bayar kereta, kita nak selamatkan. Buatlah selama 9 tahun bayar kereta tu. Siapa tahu, selepas habis je 9 tahun, rupanya kita dapat keluar lagi satu biji kereta. Kalau kita jual kereta tu, dapat kereta yang lagi baik. Boleh beli cash. Jadi sebab tu GCA ni sebenarnya dia produk yang killer. Tuan-puan tak akan jumpa, tapi sayang ramai lagi yang tak manfaatkan GCA ni. Tak maaf tuan-puan, saya bukan marah. Saya tak marah. Tapi tuan-puan manfaatkanlah GCA ni, okey? Sayang kalau tak gunakan. Untung tak untung GCA ni sebenarnya? Untung. Okey?
Jadi kalau kita terlepas 1 bulan tak buat GCA, sebenarnya kita dalam hati kena ada rasa macam ruginya aku tak sempat nak GCA kan aku punya gaji. Apa tadi ada soalan? Itu perlu bayar balik lah kiranya kan. Yang 850 tu kita bayar balik tapi nilai emas kita lebih besar daripada apa yang kita pinjam tadi. Kat situlah kita punya profit. Saya setiap perbelanjaan buat GCA dulu. Macam ni betul. Nak buat GCA ni jangan sekali-kali tengok harga emas berapa. Hari ni tinggi, hari ni rendah, tak payah. GCA ni fokus untuk long term. Selepas 9 tahun tuan-puan tengoklah hasil dia. Tuan-puan akan berterima kasih kepada diri tuan-puan pada 9 tahun lepas. Okey? Tak pernah terfikir macam tu, alhamdulillah. Okey. Moga-moga terbuka lah. Katalah kita nak pakai cash 850. So apa formula untuk total GSA kan? Dia sebenarnya macam ni tuan-puan. Kita jangan tengok berapa yang kita nak pakai. Kita kira berapa yang kita sanggup simpan. Formula dia mudah je. Kalau contoh kita sanggup simpan RM30. Okay. Ni taklah tak RM30 lah. Katakanlah kita sanggup simpan 200 sebulan. Kita sanggup simpan 200 Tengok kalkulator saya tu. Tak nampak Sekejap. Okay. Share. Tu kalkulator saya. Okay. Katakan kita sanggup simpan 200. 200 ni bahagi dengan 15. Sebab apa? Ni adalah 15%. Tapi jangan letak peratus nanti lain pula jawapan dia. Tulis je 200 bahagi 15. Ini 200 tu memang kita nak allocate untuk GCA, untuk simpan emas yang bernilai berapa, kita nak tahu berapa. Okey, tengok. 200 kita sanggup simpan bahagi 15 sama dengan darab dengan 100. Jadi 1333. 0.33 sen. Inilah emas GSA yang kita kena beli. Jadi modal kita RM200 untuk menyimpan emas yang bernilai RM1,333. Sebenarnya kita kena kira 15% saja berapa yang kita nak simpan. Itu yang kita kena kira. Kadang-kadang okey orang gaji RM5,000 tapi takkan nak GCA kan semua RM5,000. Kalau RM5,000 tengok. Kalau contohlah dia nak GCA kan RM5,000. Kalau dapat buat, mampu buat, tak apa, tak ada masalah, go on. Lagi bagus. Tapi tengok, darab dengan 15%. Okey. Dia akan simpan RM750. 750 ni, dia akan beku dekat dalam holding inventory. Sampai untung baru boleh keluarkan. Jadi 750 ni jangan tanya, nanti lagi 2-3 bulan aku nak pakai duit tu. Tak boleh. Kita kena ajar benda yang betul. Jangan pandai-pandai suruh tukarkan semua gaji dia beli emas. Takut RM750 ni dia tak mampu nak tolerate. Kena tanya berapa dia sanggup simpan, allocate untuk simpan emas. Yang dia tak pakai dalam setahun dua ni. Memang nak allocate untuk selamatkan belanja hangus. Kena kira.